Assalamualaikum, saya Nur Atira binti Zalani ingin membentangkan tajuk anarkisme untuk subjek falsafah dan isu semasa. Pengenalan anarkisme ialah berasal daripada perkataan Yunani abapaxia yang bermaksud tanpa arkon ataupun tanpa pemerintah. Dalam erti makna lebih besar, golongan anarki adalah golongan yang menolak kerajaan yang berasaskan paksaan. Namun, ada segelintir masyarakat yang salah faham dengan maksud anarki ini. Mereka sering mengaitkan anarki dengan chaos, huru-hara, vandalisme dan membuat kekacauan. Hal ini sama sekali tidak benar. Hal ini kerana salah seorang tokoh anarkisme iaitu Alexander Beckman mengatakan di dalam bukunya What is Communist Anarchism, iaitu anarki bukanlah bom ataupun kekacauan. Ia juga bukan perang antara satu sama lain. Anarkisme hanyalah bermaksud tiada siapa yang menjadi bos ataupun yang menindas anda. Sekarang saya ingin menjelaskan tokoh-tokoh awal yang mencetuskan ideologi anarki ini. Tokoh yang pertama yang menggelarkan dirinya anarki ialah Pierre Joseph Proudhon. Beliau mengatakan dalam bukunya What is Property, iaitu jika ditanya kepada beliau apakah perhambaan, baginya perhambaan itu pembunuhan. Baginya tidak perlu menunjukkan kekuasaan dengan menindas orang lain. Tambahan lagi, sistem ini telah mencuri keinginan dan personaliti seseorang individu. Tokoh yang kedua ialah Max Stirner. Bagi Max Stirner pula, dalam bukunya The Ego and its Point, anarki ialah kebebasan. Jika seseorang individu itu mahu bebas, mereka tidak boleh bergantung kepada seseorang. Beliau juga menerangkan bagaimana seseorang individu itu terasing daripada dirinya sendiri apabila terpaksa patuh kepada pemerintah. Tokoh yang ketiga ialah Michael Bakunin. Bakunin merupakan seorang tokoh yang lebih memilih untuk menyebarkan idenya dengan cara pemberontakan. Namun, salah satu karyanya yang paling relevan ialah God and State. Dalam bukunya, Bakunin menunjukkan kemarahannya terhadap golongan raja, pendeta, tentera dan lain lagi. Secara ringkasnya, golongan atasan yang menzalimi rakyat. Bagi Bakunin, terdapat dua kaum terbesar yang menindas rakyat iaitu Tuhan dan negara. Tambahannya, jika Tuhan itu betul-betul wujud, Tuhan itu haruslah dilenyapkan. Baginya, Tuhan itu angkuh dan pemarah. Disebabkan hal tersebut adanya syaitan. Bagi Bakunin, syaitan adalah pemberontak abadi, pemikir bebas yang pertama sekaligus pembebas manusia. Seterusnya, saya ingin menerangkan ciri-ciri anarkisme. Ciri-ciri ideologi anarkisme ada tiga. Ciri-ciri ideologi anarkisme yang pertama ialah menentang sistem hierarki.
Proudhon menerangkan dalam bukunya What is Property bagaimana golongan pekerja bawahan akan dihantui rasa takut untuk kehilangan pekerjaan. Hal ini kerana pihak majikan yang berada di dalam hierarki yang teratas mengamalkan sistem kapitalisme sentiasa memaksa golongan bawahan bekerja lebih masa dan mengerah tenaga mereka. Ciri anarkisme yang kedua ialah tiada Tuhan. Bagi golongan anarkisme ini, Tuhan itu bersifat mementingkan dirinya sendiri. Jika kita ada Tuhan, kita adalah hamba. Bagi Max Stirner di dalam bukunya The Ego and Its Own, Tuhan itu bersifat ego. Tuhan itu hanya sibuk tentang dirinya sendiri. Tambah Max Stirner, mereka yang percaya Tuhan itu tidak akan mendapat pulangan apa pun walaupun sudah melakukan apa sahaja yang disuruh oleh agama. Ciri anarkisme yang ketiga ialah benci kerajaan. Max Stirner menerangkan dalam bukunya The Ego and Its Own, beliau membuat penilaian terhadap sultan. Baginya, jika kita lihat sultan itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka nampak seperti peduli akan rakyat, tapi tiada satu pun undang-undang yang dapat menghukum sultan. Jika sultan melakukan kesalahan, peraturan dan undang-undang tersebut hanyalah dicipta oleh sebuah negara itu hanya peraturannya atau undang-undang yang dicipta oleh sebuah negara itu hanyalah untuk rakyat. Sekarang saya ingin menerangkan jenis-jenis anarkisme. Jenis-jenis anarkisme juga ada 3, iaitu anarkisme yang pertama ialah anarki individual. Anarki, terdapat beberapa tokoh yang saya senaraikan dalam slide ini, tokoh terkenal yang memperjuangkan ideologi anarki individual ini. Tapi yang paling terkenal ialah Max Stirner. Ideologi anarki individual ini juga dikenali dengan anarki egoisme. Max Stirner menulis dalam bukunya The Ego and Its Own tentang peranan seorang individu. Baginya, dunia tidak akan memberi kebaikan kepada dirinya tidak mendapat memberi kebaikan kepada seseorang individu. Baginya, kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Jenis anarkisme yang kedua ialah anarkisme kolektif. Jenis anarkisme kolektif ini tercetus apabila Michael Bakunin tidak bersetuju tentang idea Marx. Marx adalah seorang pengasas komunisme. Bagi Bakunin, dalam bukunya Marxism, Freedom and State, Bakunin mengkritik idea Marx yang mementingkan golongan pertengahan seperti kapitalis, pegawai bank, pengurus dan lain-lain lagi. Jenis anarkisme yang ketiga ialah anarkisme kolektif. Ideologi anarkisme kolektif ini dicetuskan oleh Rudolf Rocher. Jenis ideologi anarkisme sindikalis ini adalah untuk membela nasib pekerja bawahan yang ditindas oleh majikan. Rudolf Rocher mengatakan dalam bukunya
anarko-sindikalisme, bagaimana seorang pekerja itu dipaksa menggunakan truck sistem yang direka oleh majikan. Pekerja bawahan diwajibkan untuk membeli keperluan harian yang disediakan oleh pemilik kilang dengan harga yang tinggi. Tambahan lagi, jika ada ahli keluarga mereka yang mati, mereka dikenakan bayaran untuk. Seterusnya, saya ingin menerangkan matlamat ideologi anarkisme. Matlamat ideologi anarkisme yang pertama ialah membela nasib pekerja bawahan. Matlamat hal ini dibuktikan oleh Perik Joseph Bardon dalam bukunya Dia Amat Membenci Sistem Perhambaan. Begitu juga dengan Rudolf Rocher dalam bukunya Anarko-Sindikalisme, bagaimana seorang pekerja itu disuruh oleh majikan untuk menggunakan satu sistem yang dicipta oleh majikan hanya untuk menguntungkan majikan. Matlamat anarki yang kedua ialah menghapuskan sistem paksaan di dalam agama. Tokoh seperti Michael Bakunin menerangkan dalam bukunya God and State bahawa Tuhan itu kalau wujud, dia haruslah dilenyapkan. Begitu juga dengan Max Weber berpendapat Tuhan itu hanya mementingkan dirinya sendiri, memaksa orang mengikut apa yang disuruhnya. Bagi tokoh anarkisme ini, apabila ada agama, kita akan menjadi hamba kerana perlu mengikut peraturan yang diciptakan oleh sesebuah agama. Matlamat anarki yang ketiga ialah menghapuskan sistem hierarki dalam negara. Matlamat ini dibuktikan oleh Max Stirner di dalam bukunya The Ego and Issue, bagaimana seseorang sultan itu dilihat seperti peduli kepada rakyat, namun rakyat telah dieksploitasi. Tiada satu pun undang-undang yang dapat mengatasi sultan di dalam negara. Tiada satu undang-undang pun yang dapat menghukum seorang sultan. Undang-undang hanya untuk rakyat. Begitu juga dengan Michael Bakunin. Dia menyatakan dalam bukunya bagaimana dia amat membenci golongan kasta tertinggi seperti golongan ilmuwan. Golongan itu hanya menggunakan kelebihan mereka untuk menindas rakyat. Sekarang saya ingin menerangkan kesan anarkisme terhadap peradaban manusia, terutamanya di Tanah Melayu dan di Malaysia. Kalau di Tanah Melayu, ideologi anarki ini telah wujud sekitar tahun 1919. Apabila idea ini telah tercetus mulanya apabila di negara China telah berlaku penunjuk perasaan pada 1 Mei 1919. Pergerakan anarkisme di Tanah Melayu wujud di beberapa buah tempat, terutamanya di Ipoh, Penang, KL dan Seremban. Medium yang mereka gunakan pada saat itu untuk menyebarkan ideologi anarki ialah majalah, iaitu majalah Man Siang ataupun Suara Rakyat. Majalah tersebut sebenarnya diterbitkan di China. Seterusnya, ideologi anarki ini telah menyebabkan wujud satu organisasi yang telah wujud sampai sekarang di Malaysia, iaitu organisasi PANG. Mereka menjalankan aktiviti di rumah api ataupun gudang noisy. Prinsip yang dipegang oleh golongan PANG ini ialah tiada seks, tiada dadah, tiada alkohol dan tiada keganasan. Aktiviti yang mereka jalankan di rumah api ini ialah seperti penjualan baju, konsert gig dan live streaming di Facebook. Selain daripada itu, mereka juga menjalankan aktiviti dengan orang awam
seperti footnote form, really free market. Tujuan aktiviti tersebut adalah untuk mengkritik pihak kerajaan kerana masih ada rakyat yang. Selain itu, di Malaysia juga wujud seorang individu yang terpengaruh dengan ideologi anarki ialah Fahmi Reza. Beliau merupakan seorang pereka grafik dan visual aktivis. Beliau menggunakan kelebihan beliau untuk mengkritik kerajaan dan menyokong mana-mana badan sosial yang mengkritik kerajaan. Fahmi Reza menjadi popular apabila satu hari beliau telah tweet gambar Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Datuk Seri Najib Razak dengan imej badut. Idea tersebut kerana dia tidak bersepuh hati dengan Peguam Negara kerana tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada Datuk Seri Najib Razak berkaitan isu 1MDB. Gambar tersebut telah dijadikan. Selain itu, wujudnya sistem anarki di Malaysia atau singkatannya SAM. Namun mereka ini sedang aktif menyebarkan ideologi anarki di media sosial dengan menjual mereka sendiri dan menjual baju rekaan mereka. Baju rekaan mereka terdapat tulisan aturan kesopanan dan kemanusiaan, apa yang tidak ada pada penindas dan penipu. Selain seterusnya, saya ingin menerangkan kesan ideologi anarki bertemu Islam. Seorang Muslim yang mendakwa dirinya anarki-fasisme iaitu Yunus Yaakob Islam. Beliau banyak terpengaruh dengan idea Michael Bakunin. Beliau mengajak masyarakat untuk memahami anarki dengan menggunakan medium blog. Blog beliau ialah The Muslim Anarchist Charter. Hasil penulisan dalam blog beliau menyatakan dengan penyingkiran struktur politik ekonomi yang menindas dunia dapat menjadi utopia. Berbeza pandangan dengan Ketua Pemimpin Pusat PP Muhammadiyah Haidar Nasir yang berasal daripada Indonesia menegaskan dia amat menolak fahaman anarkisme kerana fahaman ini telah menimbulkan banyak kekacauan di negara tersebut. Beliau menyatakan sebagai umat Islam kita harus mengamalkan sifat toleransi dan etika kerasan. Bagi beliau, Islam adalah agama pencerahan yang berpusatkan pada tauhid. Pandangan tokoh-tokoh anarkisme yang mempercayai bahawa Tuhan itu bersifat kejam dan mementingkan diri tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kesimpulannya berdasarkan ideologi anarki ini, sebuah negara itu wajib ada rakyat yang menyuarakan pendapat mereka supaya para pemimpin tidak ambil mudah dalam menjaga kebajikan rakyat. Hal ini kerana jika kita lihat isu yang diperjuangkan oleh tokoh anarkisme, mereka mengkritik kerajaan yang mengamalkan pemerintahan kapitalisme seperti yang diperjuangkan oleh Michael Bakunin. Tambahan lagi, dengan adanya ideologi ini, pihak majikan barulah sedar betapa pentingnya untuk menjaga kebajikan pekerja dan tidak menindas para pekerja. Namun, sebagai manusia yang diberi akal fikiran oleh Allah, tidak seharusnya terlalu taksub dengan sesuatu ideologi itu sehingga kita menjadi murtad. Hal ini kerana ideologi anarki ini tidak menyukai fahaman manusia adalah hamba dalam